Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan izin dan limpahnya pada malam ini kita dapat lagi melanjutkan program kita, program Generasi Al-Quran untuk siri yang ke-119. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pada malam ini seperti mana yang saya maklumkan kemarin adalah Ustaz Muhammad Mustaqim bin Haji Mustafa, dan taman jadi untuk anak kepada Haji Mustafa kita, insyaAllah. Dan juga kasum kita jadi kita boleh mulakan program, insyaAllah. Sementara itu mungkin kawan-kawan kita masih lagi akan menyertai. Jadi kita harap, kita doakan semoga program kita akan berjalan lancar dengan baik, insyaAllah, dari awal hingga akhir. Jadi bagi memulakan program kita seperti biasa, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, InsyaAllah seperti biasa kita akan teruskan program kita untuk siri yang ke-119 ini, iaitu sejak kita dah mulakan sejak 13 Ogos yang lepas setiap malam sehingga pada malam ni adalah malam yang ke-119, di mana pada setiap malam kita membaca 2 muka surah Al-Quran secara berjemaah, iaitu mengikut bacaan Ustaz, iaitu yang akan menjumpakan tetamu kita setiap hari sebagai khalifah kita. Di mana kaedah yang kita akan gunakan seperti setiap hari adalah kaedah seperti mana kita mengadakan majlis baca Yasin, di mana khalifah akan membaca dan kita ikut bersama dalam konteks kita membaca Al-Quran ataupun bersiaran secara langsung dalam Google Meet secara maya ni. Jadi untuk tujuan tersebut, insyaAllah hanya telefon Ustaz yang akan, bukan hanya mikrofon Ustaz yang nanti akan terpasang. Seperti mana sekarang ni hanya mikrofon saya terpasang kerana saya yang bercakap. Jadi ketika Ustaz bersiaran nanti, bercakap, jadi semasa Ustaz baca Quran dan juga semasa Ustaz beri tazkirah, nanti kita minta tuan-tuan dan puan-puan, pastikan tuan-tuan punya mikrofon tuan-tuan senyapkan ya, supaya kita akan dapat dengar suara Ustaz dengan jelas. Dengan itu nanti senanglah kita nak baca bersama. Bila kita dengar nanti suara Ustaz, kita akan ikut secara berjemaah di rumah masing-masing, seperti mana kita baca Al-Quran di masjid, di surau dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan sambung bacaan yang daripada yang kemarin, di mana setiap hari kita baca 2 muka surat Al-Quran, di mana hari ini kalau darab 2 muka surat tu kita dah sampai muka surat 239 dan juga 240 dalam malam ni, 239 dan 240, di mana kita bercadang untuk khatam Al-Quran ni pada siri yang ke-302. Sekarang ni 119, 302 memerlukan banyak lagi lah tuan-tuan. 183 hari lagi, 183 hari lagi baru kita boleh khatam Quran. Namun program ni insyaAllah akan berjalan sampai 10 bulan untuk khatam Quran, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mengalung-alungkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang perlu terus bersabar, terus istiqamah untuk mengikuti program ni. Dan juga Ustaz kita lah, terutamanya yang telah ada bersama kita untuk menjadi khalifah kita pada malam ni.
Jadi tuan-tuan, selepas saja selesai membaca Al-Quran, Ustaz menjadi khalifah membaca Al-Quran, saya nak mohon kepada Ustaz untuk terus saja, selesai saja baca Al-Quran, Ustaz teruskan slot yang kedua itu slot tazkirah. Jadi Ustaz akan memberikan tazkirah dalam slot yang kita namakan sebagai slot kulten. Slot kulten itu saja kita namakan sebagai kuliah jam 10. Jadi di mana program ni pun insya-Allah selesai baca Quran lebih kurang dekat-dekat pukul 10 lah. Jadi eloklah kita namakan dia sebagai kulten. Jadi Ustaz bagi tazkirah, insya-Allah kami akan dengar. Itulah kita punya target kita ataupun kita punya tujuan kita supaya setiap hari kita dapat lazimkan diri baca Al-Quran secara tertil 2 muka surat bersama dengan ustaz-ustaz kita. Dan seterusnya kita sebelum kita tidur kita dapat tazkirah, mendengar tazkirah, dapat baca Al-Quran, dapat mendengar tazkirah, insya-Allah semoga tidur kita Allah berkati tidur kita, insya-Allah. Selesai saja Ustaz memberi tazkirah nanti, saya akan menjemput kepada ahli jemaah untuk berinteraksi dengan Ustaz. Itulah slot kita yang ketiga untuk berinteraksi dengan Ustaz. Pertama mungkin nak berkenalan dengan Ustaz. Kerana setiap malam kita jemput Ustaz yang berbeza-beza. Melalui program ni kita dapat berkenalan dengan ramai Ustaz, insya-Allah. Kalau kita dapat mungkin sampai dekat-dekat 300 Ustaz yang berbeza. Kalau Ustaz-Ustaz berkenaan secara sukarela sudi untuk memenuhi undangan kita dan juga mengisi program ni bersama-sama kita, insya-Allah. Jadi kita juga buka untuk tuan-tuan bertanya soalan kepada Ustaz, ataupun tuan-tuan nak berkongsi idea atau tuan-tuan nak buat pengumuman, dipersilakan nanti. Tetapi terhad kepada untuk beberapa orang saja yang bertuah untuk bersembang dengan Ustaz, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, ada yang jauh, ada yang dekat. Jadi kita insya-Allah kita akan mulakan kerana yang kita dah berjalan dah sekarang. Jadi untuk memulakan program ni, minta tuan-tuan boleh buka masa Al-Quran tuan-tuan dan puan muka surat 239 dan juga 240. Kita akan baca hari ini sambung surah ayat yang kemarin, iaitu daripada surah Yusuf ayat 31 sampai 43, insya-Allah. Hari ini kita akan baca ayat 31 sampai 43. Jadi tuan-tuan yang berada di luar ataupun tak memegang Al-Quran, jadi tuan-tuan bolehlah lihat presentation Al-Quran yang ada di skrin tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Ustaz Muhammad Mustaqim bin Haji Mustafa untuk meneruskan program. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. Alhamdulillah Ta'ala atas segala nikmat yang Ta'ala berikan kepada kita selama ni. Nikmat yang paling besar sekali daripada nikmat Islam dan nikmat iman, dan seterusnya nikmat penglihatan, nikmat percakapan, nikmat pendengaran, yang mana satu hari pada hari akhirat kelak nanti akan dipertanggungjawabkan bagaimana cara kita menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka pada malam ini, Alhamdulillah, bersyukur kita dapat berkumpul ramai-ramai dalam Google Meet ni. Kita boleh baca Al-Quran ramai-ramai bersama-sama. Kemudian kita solusi dengan apa? Kuliah Kulten. Kuliah pukul 10 ke kuliah 10 minit? Kuliah pukul 10 lah. Alhamdulillah, maka bila kita, ini adalah salah satu cara kita nak bagi, kita kata apa, kita beramal, kan? Kita cara kita nak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kan? Allah Ta'ala berikan penglihatan, kan? Allah berikan kita boleh bercakap, kan? Jadi dengan kita boleh bercakap, boleh bertutur, kita boleh melihat, kita boleh baca Al-Quran beramai-ramai bersama-sama. Jadi kat akhirat kelak kalau Allah tanya, untuk apa hang gunakan, untuk apa yang kamu gunakan penglihatan, percakapan kamu pada di dunia dahulu? Kata kita boleh jawab lah. Dulu kami baca Al-Quran bersama-sama lagu Meet. Lepas lah, Alhamdulillah lah, kan. Okay. Malam ni saya nak kongsikan satu hadis lah. Agak panjang sikit lah. Kalau terlajak minta maaf lah. Nanti tegak-tegak lah. Hadis ni hadis 40 daripada hadis 1 daripada 40 hadis Arba'in An-Nawawi. Masyhur lah hadis ni. Kalau kat Mesir memang selalu orang duk baca lah. Saya nak petik satu hadis saja. Panjang sikit lah, saya baca dulu, lepas tu saya cerita sikit lah tentang hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman fatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi malaku fayanfukhu fi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahu alladhi la ilaha illa ghayruh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu illa zira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitab فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Hadis ni nak cerita tentang 3 perkara. Yang pertama nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal asal kejadian kita, dan nak cerita pasal kesudahan kita, sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Saya syarah cerita sikit lah tentang hadis ni. Dia saya baca, lepas tu saya cerita lah. Hadatsana Rasulullah SAW wa huwa as-sadiqul masduq. Apa makna as-sadiq? As-sadiq makna orang yang benar. Daripada perkataan sidqun dalam bahasa Arab kan, sidqun iaitu benar.
Ini adalah salah satu pada sifat para rasul. Nak mengaku dari rasul ada 4 sifat wajib bagi dia. Yang pertama apa dia? Sidqun, benar, as-sadiq, dia benar. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, dia mesti fatanah. Dan yang keempat, tabligh. Sidqun benar, amanah dia mesti amanah lah. Fatanah ni dia cerdik. Dan yang keempat, dia mesti tabligh, menyampaikan. Jadi sidqun ni adalah salah satu sifat daripada sifat para rasul. Ini dapat as-sadiq. Nabi ni sentiasa dalam bersifat benar. Sentiasa bercakap benar. Apa yang Nabi sampaikan adalah benar. Hatta ketika mana Nabi nak bergurau sekalipun, kan ada kisah seorang tua ni, perempuan tua ni, dia minta kat Nabi, dia mohon, ya Rasulullah, doakanlah aku masuk ke syurga. Lepas tu Rasulullah dia kata apa? Dekat syurga nanti tak ada orang tua. Maka orang tua tu pun menangis. Dia menangis. Tapi apa yang dimasukkan Nabi pada dekat akhirat kelak, yang dimasukkan tak ada orang tua tu, yang mana yang kita yang tua-tua ni, kecil-kecil, dan saya nanti pun kalau dah panjang umur, ditakdirkan panjang umur jadi tua, mana kita ditakdirkan masuk syurga, insya-Allah ahli syurga semua, amin. Jadi kita masuk syurga nanti, kita semua akan jadi muda balik. Dia akan jadi umur pertengahan saja. Yang mana muda, terlampau muda akan di tengah-tengah. Semua dia akan jadi dewasa. Yang mana tua dia akan jadi muda balik. Kulit pun semua elok balik. Semua segak-segak balik dah. Dia akan jadi segak balik. Macam tu. Nak kata apa kat sini? Nabi ni bersifat benar. Berkata benar walaupun ketika bergurau. Sebab tu dia bersifat as-sadiq. Amanah. Nabi tak boleh cakap dia bohong. Walaupun Nabi bergurau sekalipun. Allah kata apa dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Okey. Kita sambung As-sadiqul masduq, al-masduq yang membenarkan. Allah Ta'ala membenarkan apa yang Nabi katakan. Okey, itu. Kita sambung seterusnya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap daripada kamu semua ni dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibu kamu selama 40 hari menjadi mani. Selama 40 hari menjadi mani. Kemudian thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian dia akan jadi alaqah. Alaqah ni seketul darah. Gumpalan darah. Sama juga 40 hari macam yang kita tahu kan, ibu-ibu yang mana mak-mak yang mana mengandung kan, 40 hari dia jadi air mani. Kemudian selama proses 40 hari kemudian tu pula akan jadi alaqah, seketul darah. Kemudian summa yakunu mudghatan misla dhalik. Kemudian akan jadi seketul daging. Masa tu dia akan jadi rupa sikit dah. Bila mudghatan ni, daging ni dia seolah-olah macam daging yang digigit. Ini saya dapat daripada Syekh Nazrul Nasir lah, saya ngaji dulu lah. Dia kata seolah-olah macam seketul daging yang digigit. Macam daging yang digigit. Kalau tengok betul memang macam tu dia kata. Cuma kita tak tengok, tak scan betul lah kan masa tu. Dekat sini nak abang apa? Allah Ta'ala jadikan kita ni kejadian kita berperingkat satu persatu. Contohnya 40 hari dia jadi air mani. Kemudian 40 hari pula dia jadi alaqah, seketul darah. Kemudian dia jadikan daging. Nak abang kat sini kata Allah Ta'ala ni sayang kat perempuan. Allah Ta'ala sayang kat perempuan. Dia tak memberati perempuan. Cuba bayangkanlah kalau kita, kalau perempuan lah, sekali mengandung naik besar tu jenuh. Kita nak bawa, nak gendong anak kan. Sebab tu jadi proses berproses. Peringkat berperingkat. Nak kata Allah sayang kat perempuan. Atau orang kata apa? Perempuan ni kalau dia mati ketika dia beranak, dia akan dapat pahala mati syahid. Semua tahu kan. Dan yang mana beranak tu dosa dia digugurkan seperti mana bayi yang baru lahir. Itu. Dan tu syarat kata yang itulah yang sampai dekat misal tadi tu. Kemudian summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Selepas 120 hari, kan tadi 3 proses, 40 hari, 40 hari, 40 hari, semua 120 hari. Lepas daripada 120 hari tu
Allah Ta'ala utus malaikat untuk tiupkan roh. Masa tu lah Allah Ta'ala utuskan juga dituliskan kat kita ni 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama apa dah? Bikatbi rizqihi. Allah Ta'ala suruh malaikat tulis apa? Rezeki dah. Ajal dia. Kan Allah Ta'ala ajal ni. Yang pertama. Rezeki dia, ajal dia, amal dia dan baik buruk dia. Kita rezeki, ajal semua ni Allah tetapkan dah. Kan? Ajal ni bila mana sampai tak dilambatkan sesaat dan tak dicepatkan walaupun sesaat. Allah kata dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap kaum tu ada masa dia, ajal dia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila ajal tu datang, la yastakhiruna sa'ah, tak dilambatkan walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, tak dicepatkan walaupun sesaat. Semua ni dah ditetapkan dah. So, dan amal kita pun dan baik buruk kita pun semua dah ditetapkan dah. Tu. Kemudian kita sambung. Fa wallahu alladhi la ilaha ghairuh. Maka dia Allah alladhi la ilaha illa ghairuh, tak ada Tuhan melainkannya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Sesungguhnya ada di kalangan kamu yang beramal dengan amalan ahli jannah. Pertama bi'amali ahli jannah. Dia beramal dengan amalan soleh lah, amalan ahli jannah. Orang beramal kebaikan. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sehinggalah dia dengan syurga ni dekat sangat dah. Sasta dah. Dia dengan syurga ni dekat sangat dah. Fayasbiqu alaihi kita, tapi kita apa yang Allah tetapkan dah tu dah ditetapkan dah. Jadi lepas tu dia pun beramal, fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia pun beramal dengan amalan ahli neraka, maka fayadkhuluha, dia masuk neraka. Yang ni kehidupan dia pada mula sekali dia buat amalan soleh pada kecil sampai ujung akhir hayat dia, kemudian dia ada buat satu kesalahan, maka dia akan dia masuk ke neraka. Itulah kita tak tahu kesudahan kita macam mana kan. Kemudian ada juga wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada juga orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Dia buat jahat, sepanjang hidup dia buat jahat saja, tak pernah langsung buat baik. Kan? Hatta ma yakuna bainaha illa dira'un. Sehinggalah dia dengan neraka ni dekat sangat dah. Sasta dah. Fayamalu fayasbiqu alaihi kita, maka apa yang Allah tetapkan dah tu kan mendahului dia. Apa yang Allah tetapkan dah dia tetapkan dah, maka dia pun Allah tetapkan dia ni beramal dengan amalan ahli syurga pada sebelum dia nak mati tu. Maka dia pun beramal dengan amalan ahli syurga, iaitu amalan soleh, buat kebaikan, ataupun akhir nak hayat dia nak itu dia bertaubat, fayadkhuluha, maka dia masuklah ke syurga. Poin kat sini sangat-sangatlah penting. Kan? Kat sini ada dua benda dia nak bagi tahu. Kan? Abang kata kat kita, yang pertama yang nak bagi tahu kat kita ni tak tahu akhiran kita macam mana. Sama ada kita ni mati dalam keadaan su'ul khatimah ke ataupun husnul khatimah. Kita tak tahu macam mana. Dia tak boleh nak kata kat orang. Kita tengok orang ni buat salah, kita tengok ni orang buat dosa. Dia ni confirm neraka. Kita kata begitu. Tak boleh. Auzubillah. Kan? Kalau kita tengok orang ni, dia ni baik buruk sangat perangai dah, kita doa kat dia. Dan kita meminta kat Allah Ta'ala supaya Allah lindung kita daripada buat macam tu. Yang tu. Ada satu kisah lah. Orang kata apa? Tentang husnul khatimah ni, saya ambil dalam kitab Jawahir Luluyah. Ada punya syarah lah. Dia cerita apa? Anna rajulan musliman kana yahwa imra'atan nasraniyah. Ada seorang lelaki ni, dia orang Islam lah, lelaki Islam ni, lelaki Muslim. Dia ni suka kat seorang perempuan Nasrani, kan, orang agama Nasrani. Kemudian dia sakit. Famarada maradal maut. Dia sakit yang sampai yang teruk sangat sehingga boleh membawa dia sampai mati. Lepas tu dia kata kat diri dia, aku rindu kat dia ni, tapi aku tak boleh jumpa dia kat dunia. Wa in matu 'alal Islam. Kalau dia kata kat diri dia, kalau aku mati dalam Islam, aku tak boleh jumpa dia kat akhirat. Maka dia pun masuklah agama Nasrani. Maka dia mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah, keadaan buruk.
keadaan dia ni kafir. Dan yang perempuan tu pula dia kata apa? Perempuan tu kata mana bila perempuan tu pula kata walima maradat mar'ah, kan ketika mana perempuan tu sakit pula. Perempuan tu kata inna fulanan kana yahwani, ketika sungguhnya lelaki yang suka kat aku tu apabila dia suka kat aku walam yatma'u fid dunya, dia tak boleh jumpa aku dekat dunia ni, maka wa akhsha in matu 'ala nasrani, aku takut kalau aku mati dalam keadaan Nasrani, aku tak boleh jumpa dia. Dia kan Islam. Tapi perempuan tu tak tahu yang dia mati dalam keadaan Nasrani. Sebab lelaki tu tadi kata kalau mati dalam Nasrani, kalau dia mati dalam keadaan dia Islam, dia tak boleh jumpa perempuan tu. Lelaki tu kata macam tu. Dia pun masuk agama Nasrani. Kemudian yang perempuan ni pula terbalik pula. Dia kata kalau aku mati dalam keadaan aku Nasrani, aku tak boleh jumpa lelaki tu. Lelaki tu kan Islam. Maka dia pun masuk Islam. Nak abang kata kat sini. Tengok. Yang lelaki tu asal-asal dia Muslim, akhir hidup dia mati dalam keadaan kafir. Dan yang perempuan tu pula hidup dia pada awal sampai dia nak mati tu, dia beragama Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Kita ni masuk syurga atas rahmat Allah Ta'ala. Allah tetapkan dah. Kat kita. So kita tak boleh nak kata kat orang lah. Yang mampu kita buat apa dia? Kita doa kat Allah Ta'ala banyak-banyak supaya kita boleh buat kita doa kepada Allah Ta'ala banyak, Allah tetapkan kita dalam agama Islam, kan? Jangan lupa doa ni. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Doa tu jangan pernah lupa. Doa yang setiap kali kita nak sembahyang, dan doa kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Doa ni jangan lupa, dan doa dekat mak ayah pun sangatlah penting. Kalau kita tak doa kat mak ayah kita ni, doa kita boleh katakan tak diterima lah. Doa kat mak ayah sangatlah penting. 3 doa ni jangan pernah lupa dalam setiap kali kita sembahyang. Yang tu. Okey. Antara cara kita nak elok kita daripada mati dalam su'ul khatimah apa dah? Kita kena tahulah apa sebab-sebab su'ul khatimah ni. Mati dalam keadaan tak elok ni kita kena tahu. Kalau kita tak tahu, kita macam mana kita nak elok daripada kita mati dalam keadaan su'ul khatimah? Saya ambil dalam kitab ni lah. Dia kata ada 4. Yang pertama dia kata 4 sebab menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, keadaan buruk. Yang pertama apa dah? At-tahawanu bis-salah. Dia melalaikan solat. Maksud apa? At-takasul an fi'liha. Dia kita malas nak solat. Kita macam bukannya sebab ada urusan lain, tapi memang nak semayang memang merasa dia tak mau semayang, dia jadi malas, kena paksa baru semayang. Itu antara salah satu sifat akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau kita ada, kita berubah. Dan yang kedua, syarbul khamar. Minum arak. Minum arak ni memang kita dengar macam simple saja, tapi ni dosa besar sangat. Antara kabair, dosa-dosa yang besar. Ada satu kisah tentang Abi ni. Dia ni selama 40 tahun tak silap lah. Dia selama hidup dia ni dia beramal ibadat saja. Dia tak pernah buat dosa langsung. Dia duk amal ibadat saja. Tapi pada satu masa tu dia nak try buat dosa satu. Dosa kecil lah nak buat. Ni saya ringkaskanlah cerita ni. Dia nampak macam arak ni dosa dia macam kecil lah. Macam kesalahan kecil saja. Dia minum siti arak. Kemudian dia mabuk, dia buat 3 dosa sekaligus. Dia mabuk, kemudian dia berzina, dan bila dia takut orang tahu dia berzina, sebab dia kan dia melakukan, dia orang tahu dia beramal ibadat selama ni, tiba-tiba dia berzina, dia takut orang tahu, dia bunuh pula perempuan tu. Maka dalam masa yang sama dia melakukan 3 dosa besar. Sebab tu khamar ni, arak ni dosa yang sangat-sangat lah, orang kata apa, ibu maksiat lah orang kata. Ibu maksiat. Disebabkan siti arak 3 sekaligus dia buat dosa besar. Jaga. Allah larang betul-betul tentang minum arak ni. Banyaklah hadis apa semua kan. Dan kemudian yang ketiga, sebab asbab su'ul khatimah. Yang ketiga apa? Azal muslimin. Kita menyakiti orang muslim yang lain. Yang ni pun kita banyak dah buat. Kita tak sedar tau. Kadang-kadang kita nak melawak, tapi kita kena kenal lah orang tu macam mana, dia okey ke tak kalau kita melawak kan.
Melawak yang sampai menyakiti hati dia, kita sindir-sindir dia kan. Tak boleh. Kalau kita salah dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha penerima taubat, Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala terima kalau kita sebenarnya taubat. Allah Ta'ala insya-Allah memang insya-Allah Allah Ta'ala terima sebab Allah maha pengampun lagi maha penerima taubat. Apapun kalau manusia kita sakiti hati mereka, kalau kita tak minta maaf mereka tak maafkan kita, tak lepas kat akhirat kelak. Dekat alam barzah nanti memang kalau alam barzah nanti pun dah kena seksa, dekat padang mahsyar nanti nak kena cari orang ni. Jenuh. Kena berjaga orang tu. Dan yang keempat, huququl walidain. Kita derhaka kepada mak ayah. Ni pun ada kisah juga. Panjang lah. Panjang lah. Nak cerita tak tentang derhaka kepada mak ayah ni? Awal lagi. Awak cerita satu kisah lah. Kisah tentang dia ni derhaka kepada mak ayah dia. Ceritakan seorang lelaki ni, seorang lelaki ni dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dekat sini ada seorang budak pada tudira. Dia ni tengah nazak. Lepas tu bila dikatakan katakanlah, sebut la ilaha illallah. Dia kata, aku tak boleh sebut perkataan la ilaha illallah tu. Lepas tu Rasulullah tanya dia, alaysa kana yaquluha fi hayati? Hang tak pernah sebut ke? Bukankah hang pernah sebut perkataan tu la ilaha illallah dalam kehidupan hang? Dia kata, ya, biasa sebut. Lepas tu Nabi tanya, apakah yang menegur hang daripada nak sebut perkataan la ilaha illallah tu? Lepas tu Rasulullah bangun dan lepas yang lain pun bangun juga. Fanahadha. Dan kami pun bangun bersama Rasulullah. Sampailah bertemu dengan budak tu, dia Rasulullah tanya, ya gulam, wahai budak, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Faqala, budak tu pun kata, la astati' an aqulaha, aku tak mampu nak kata la ilaha perkataan tu, aku tak mampu, tak boleh nak sebut langsung perkataan la ilaha illallah tu. Nabi tanya, sebab apa? Walima? Dia kata, sebab aku derhaka kepada walidati, kedua ibu bapa aku. Lepas tu Rasulullah tanyalah, mak masih hidup ke? Dia kata jawab, ya, masih hidup. Lepas tu Rasulullah lepas suruh panggil mak dia, suruh mai. Bila mak dia mai, dia kata, sanggup ke tengok anak hang masuk kena bakar dengan api neraka? Tanya mak dia, kata tak sanggup. Jadi maafkanlah dia. Betul? Maka mak dia pun maafkan dia, dan Rasulullah kata apa? Alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar. Alhamdulillah dia dah bebas daripada azab api neraka. Nampak kata kat sini dosa derhaka kepada mak ayah ni besar sangatlah. Hatta dalam Quran kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wala taqul lahumā uff. Janganlah kamu katakan uff sekali pun. Nak katakan uff kat sini, nak kata apa? Bila kita katakan uff pun dah tak boleh. Apatah lagi kalau kita cakap kasar dengan mereka, kan? Wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Jangan membentak mereka, cakap kasar. Jangan mengkasari mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan katalah perkataan yang baik. Kita ni itulah, bila mak ayah dah tua-tua ni bukan senang nak jaga dah, kan? Bila mak ayah dah tua-tua ni, itulah kita kena sabar banyak lah. Kita kena fikir ganjaran dia besar. Sekali kita, patut satu kita kena ingat, kalau kita lepas terasa sikit je, tak masuk juga kita. Kalau dia kata aku tak redha hang buat macam ni kat aku, habis hidup dia jadi susah, jadi payah, habis semua. Sia-sia hidup bila mak ayah tak redha dengan kita. Jadi siapa-siapa yang ada buat salah kat mak ayah, kan, minta ampun siap-siap. Minta ampun cepat-cepat. Dan ni antara ni lah 4 sebab kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi sekarang kita dah tahu sebab-sebab mati dalam su'ul khatimah, kita elak je semua benda ni supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita setiap amalan kita ni, kan, kita buat ni, kan, semua kita dah tetapkan dah, tapi kita kena ubah diri kita. Allah kata apa?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa ayat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingat Tapi maksud dia ni, auzubillahi minasyaitanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala takkan ubah satu nasib kaum tu kalau tak ubah diri dia sendiri. Jadi kita nak jadi baik, kita kena ubah diri kita sendiri. Antara kalau kita nak ubah diri kita jadi baik, kita kena duduk dengan orang baik-baik lah. Baru kita kena ada suasana baik, suasana yang orang kata apa, bi'ah yang baik, yang elok. Baru kita pun akan automatik nak buat benda kebaikan. Kalau kita duduk dalam keadaan dalam suasana yang tak elok, kita pun akan terikut. Semua macam tu lah. Okay, yang tu setakat tu je kot. Saya rasa sebab dah macam panjang lah ni. Tengok macam ngantuk lah semua. Setakat tu lah saya kongsi. Sebenarnya saya serahkan kepada Cikgu Rahim lah untuk akhiri majlis. Alhamdulillah, subhanallah. Kita terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Mustaqim bin Haji Mustafa yang telah sudi bersama kita pada malam ni dalam siri yang ke-119 ni, di mana dalam siri ni Ustaz berkesempatan untuk baca Al-Quran, menjadi khalifah kita dalam slot bacaan Al-Quran kita 2 muka surat setiap hari, dan dapat membacakannya menjadi khalifah kita sehingga selesai 2 muka surat, dan seterusnya memberikan tazkirah kepada kita dalam slot weekend yang telah pun selesai. Alhamdulillah. Sekarang ni kita berada dalam slot yang ketiga, iaitu berinteraksi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada hadis yang Ustaz bacakan tadi, banyak juga ilmu yang kita perolehi. Mungkin dah biasa dengar, ada yang biasa, ada yang belum biasa dan sebagainya, kisah-kisah yang berkenaan yang mana akan menjadi teladan kita supaya kita memastikan kita berada di jalan yang betul, supaya kita sentiasa dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Muhammad Mustaqim ni adalah jiran saya lah, dekat dengan jiran saya, dekat Jalan Jawijaya 2 tu. Saya duduk kat lorong 9, dia bertemu dekat situ. Anak Tuan Haji Mustafa kita dan juga Hajah Cikgu Hajah Kasum kita, yang baru saja balik daripada Mesir, menyelesaikan pengajian di Mesir, di Universiti Azhar, dan dah balik dah. Jadi sekarang ni saya rasa kami mengambil peluang ni lah untuk jemput Ustaz, kerana pada waktu ni masih lagi baru balik, belum lagi terpanggil ke mana-mana lagi, urusan kerja dan sebagainya. Kalau kerja dah kerja nanti, dah terkenal nanti sebagai ustaz. Kadang-kadang ustaz kita dia dah terkenal dah, jadi apa, susah kita nak kontak dah, nak cari masa dia tu susah. Jadi sekarang ni memang datang banyak. Alhamdulillah, menyebabkan kita pun senang untuk apa jemput dan ustaz menerimanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setakat yang saya tahu maklumat ustaz, tak banyaklah yang saya tahu. Mungkin Ustaz boleh memperkenalkan diri nanti. Setakat yang saya tahu, Ustaz belajar dulu, sekolah rendahnya saya tak pasti. Saya sekolah dekat Semak tu. Semak Batu. Semak. Macam mana? Tak lagi cerita. Okey. Kemudian ke sekolah mendengar dia, di SMA, Sekolah Mendengar Agama Waqiyah Dainiyah Muatan Pauh, iaitu di sekolah Ustaz Tungguru Haji Nur Hisham. Haji Nur Hisham Mahmud kita, yang merupakan tetamu kita sebelum ni. Kita bisa dah panggil pengetua dia, pengetua sekolah Pak Iki Hadamiyah Dainiyah ni,
menjadi tetamu kita, iaitu Ustaz Nur Syam bin Mahmud. Jadi ni anak murid dia pula. Jadi Ustaz pun selalu pergi jumpa, rajin setiap kali cuti sekolah Ustaz rajin pergi Mesir pergi jumpa anak-anak murid dia di sana, insya-Allah. Saya tengok ada gambar-gambar dan sebagainya. Itu adalah. Kemudian Ustaz selesai daripada situ, mereka di sekolah tu memang pengetua dia merancang ada kesinambungan dengan mesti di luar negara. Jadi Ustaz menghantar anak-anak murid dia ke luar negara, termasuklah Mustaqim, Ustaz Muhammad Mustaqim ke universiti yang berkenaan dan sambung belajar di sana. Itu yang saya tahu. Tapi banyak lagi yang saya tahu. Jadi sekarang ni balik masih belum bekerja di mana-mana lagi, mungkin kerja part time saja. Saya jumpa hari tu di kedai hardware, rupanya memang sentiasa cuti duk balik kerja di kedai hardware tu. Dah habis belajar ni pun balik sekejap cerita. Toke pun suka anak murid handsome ni, insya-Allah. Jadi yang lain-lain saya tak tahu. Yang tahu Abang Puan saya tahu banyak, Mustafa tahu banyak, tapi anak-anaknya saya tak pasti. Dia juga merupakan adik ipar kepada ustaz kita juga, ustaz jemputan kita sebelum ni, itu Ustaz Azizi bin Ibrahim kita, Ustaz Azizi Ibrahim. Ni adik ipar dia. Jadi untuk memperkenalkan diri, eloklah saya rasa Ustaz Muhammad Mustaqim buat taruh sikit supaya lebih dikenali. Tadi saya pun tak tahu kata kat Semak macam mana duduk Jawi, macam mana pergi kat Semak. Wallahualam, jadi mungkin boleh diceritakan. Jadi silakan Ustaz Muhammad Mustaqim untuk sedikit taruh. Silakan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat semua? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Tak ada kekok sikit tu, Ustaz. Nama saya Muhammad Mustaqim bin Mustafa. Umur saya 25 tahun kan. Baru saya habis belajar daripada Mesir. Sekali dengan anak Ustaz Mak Aziz, Zul Ikram. Kami dulu duduk sekali lah, ahli baik. Duduk sekali, mengaji sama-sama. Duduk sekali. Saya dulu sekolah rendah, saya sekolah dekat Senmak, Belah Batu kan. Dulu ayah kan postmaster kat situ. Duduk kat situ lah. Lepas tu mak pula jadi cikgu. Mak kena dapat sekolah dekat Sungai Duri. Tu yang pindah sini. Kira saya sekolah sampai darjah 3 dekat Semak. Lepas tu jam 4 sampai 6 tu sekolah dengan mak lah. Pergi sekolah sekali dengan mak kan. Dekat Sungai Duri. Sampai darjah 6. Lepas tu tingkatan 1 saya masuk Tafiz dekat Parit. Dekat Parit ni Perak. Atas pada KK kan. Nama dia Parit. Mahat Tafiz Al-Quran wa Qira'at Ad-Din. Cawangan dia lah ni berapa belah. Dulu ada 11 lah ni. Banyak lah. Banyak kot cawangan dah sekarang ni. Tak ingat berapa. Kemudian sampai tingkatan 3. Sampai tingkatan 4 saya masuk sambung Tafiz dekat Manhal HPA Simpang 4. Tapi sekarang ni tak berapa nak ada sangat, tak tahu siapa. Dia macam ada masalah sikit dulu kan. Tapi dia ni dah okey kot. Sekarang ni lepas buat stamp pun semua ada situ. Saya setahun dah situ. Lepas tu baru saya masuk Fakir. Saya turun balik tahun tingkatan 4 dekat Fakir tu sampailah stamp. Ambil tingkatan 4, 5, lepas tu stamp. Ambil stamp situ. Asal saya tak mau ambil stamp. Lepas tu Ustaz Isyam lah, dia suruh ambil juga. Saya ambil lah. Saya tu dah masuk stamp setahun. Lepas tu lulus alhamdulillah. Pergi ke Mesir. Dekat Mesir selama 5 tahun lah. Campur markas setahun. Lepas tu 4 tahun kuliah. Alhamdulillah lulus lah tiap-tiap tahun. Sama lah dengan Ikram. Lepas tu nak cerita apa yang sekarang ni. Saya tengah part time dekat tu lah. Hardware tu. Lah ni kan susah cari kerja. Minta yang mana dekat senang je lah kan. Yang mana dapat senang. Mereka pun duk WhatsApp saya juga. Kata nanti kalau senang main kerja lah. Sebab saya pun dah biasa buat kerja. Dah tahu cara semua. Mereka pun senang tak payah ajar dah. Tu yang mereka suruh saya main juga tu. Nak cerita apa lagi lah.
Alah ni semua duk tunggu kerja yang elok sikit lah. Ada itu isi SPA, lepas tu minta kerja lain macam tu lah. Dan ni tengah tunggu kerja yang tetap lah. Ambil tu part time. Sebab apa ya? Yang tu ya kot. Kahwin lagi. Lagi. Masih ada orang masuk belajar kahwin dah di Mesir tu, mana tahu. Jadi apa Muhammad Mustaqim dah masih single lagi kan, dah berkahwin dah. Tak nikah eh. Alhamdulillah, tahniah nikahkan kena balik berjaya pulang. Apa bidang belajar di apa Mesir? Saya sama Ikram, Syariah Islamiah. Syariah Islamnya, alhamdulillah. Patutnya boleh diminta bidang apa peguam dan sebagainya ni syariah. Jadi alhamdulillah diucapkan tahniah kerana balik berjaya. Setiap tahun berjaya lulus dan pulang sampai pada waktunya, lebih cepat pada sepatutnya. Jadi setengah saya fahamkan kalau di Azhar tu, di Mesir ni kalau kita belajar, kalau kita gagal satu subjek, dia kena ulang balik semua. Kan macam mana? Dia akan menyebabkan masa dia panjang. Macam mana boleh kau Ustaz bikin cerita macam mana cara belajar tu? Mesti pastikan semua dulu. Kalau gagal, macam mana? Dia kalau dia ikutkan dia, kalau gagal 2 subjek, kita boleh bawa madah ke depan. Contohnya macam subjek dia 12 madah kan. Kemudian kalau kita gagal 2 subjek, kita boleh nak turun juga. Tapi kalau tahun depan tu 12 madah jadi 14 madah, bawa yang tahun 1 tu kita tak lepas tu. Dia jadi banyak lah. Tapi kalau tak lepas 3 madah baru kita gagal, kena ulang tahun. Tahun depan tu pula baru boleh. Kita bawa 3 madah saja, tapi setahun kita kena tunggu. Jadi buang masa di situ lah. Tu yang kita payah. Setiap semester berapa subjek? Semester dia ikut bidang lah. Macam usul banyak lagi, belah-belah. Macam kami 11 ke 12 tanya. 12 dia kira peperiksaan dia satu semester ke atau setahun baru ada sekali periksa? Ataupun setahun 2 kali? Satu semester lagunya di Malaysia, satu tahun ada 2 semester. Di sana dia pakai macam tu juga ataupun setahun-setahun? Periksa setahun. Dia buat macam ni. Dia, kami semester contohlah. Dia satu pertama tu dia ada 2 semester. Dan semester pertama tu dia masuk kelas masa kat ujung tu dalam bulan 10 tu. Selama dekat 3 bulan agak mengaji. Kuliah di kelas selama 3 bulan. Kemudian bulan 1 tu kita akan ada exam lah. Tu untuk semester pertama. Kemudian semester kedua tu dalam bulan 2 tu kita sambil belajar balik selama 3 bulan, kemudian kita exam balik. Tu kira 1 tahun. Kira 2 semester lah, setahun lebih kurang macam sini juga. Cuma ada ujung tahun dengan tengah tahun macam tu. Jadi kalau gagal 2 subjek, dia boleh ulang dia dalam semester pada tahun yang berikutnya ulang, tapi tambahlah sebab semester tu kena carry bawa daripada yang semester ni ke semester depan tu dah ada subjek dia sendiri, jadi banyak lah kan. Tapi kalau gagal 3 mata pelajaran, dia kena berhenti belajar saat dia tunggu tahun depan untuk ulang subjek tu saja, bukan ulang semua subjek panik yang dia lulus pun kena ulang. Ya, macam mana? Ulang subjek 3. Kena ulang 3 subjek tu saja. Oh, saya faham sebelum ni kita kena ulang semua balik. Jenuh kata kalau macam tu. Ulang 3 subjek saja. Jadi kalau macam tu lebih kurang juga lah dekat sini. Cuma kena pastikan lulus lah setiap semester. Kalau gagal 1, 2 tu memang kena carry, kena bawa dan pastikan lulus untuk semester pada tahun yang berikutnya. Baru boleh dapat ijazah. Dan sekurang-kurangnya mesti dapat 2.0 ke atas untuk di Universiti Malaysia. Jadi tuan-tuan dan perempuan dah dengar cerita daripada kita ni 25 tahun kita ni baru balik. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak berinteraksi, Ustaz saya nak silakan tuan-tuan dan perempuan. Silakan tuan-tuan dan perempuan. Siapa yang nak bertanya, nak bersembang dengan Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, apakah tanda-tanda seseorang itu mati di dalam husnul khotimah? Itu je Ustaz. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya mati dalam keadaan husnul khotimah ni tak ada lah, saya tak apa tahu lah, tapi yang takat saya tahu ni tak diberitahu lah. Tapi kalau kita tengok tu, antara salah satu tandanya mati pada hari Jumaat kan, dan dia mati dalam keadaan tersenyum. Setakat tu lah yang saya tahu, lebih saya tak tahu. Maaf. Okay, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang lain silakan. Puan Zaitun nampak buka mikrofon nak bersembang, insyaAllah. Silakan Puan. Tak ada. Mungkin salah kat Muaffaq dengan Pak Adi Mustafa dengan ni. Ajar Kasim. Tak kira Guru sekali tu. Guru sekali dengan Pak Adi Mustafa dulu. Ustaz Naim. Ustaz Naim, ya. Masalah Dah mengaji Quran. Sarap tak tahu. tajwid lah. Tajwid. Salah Pak Haji. Ustaz apa Haji Mustafa tu ketua tingkatan kami. Ayah Ustaz Mustaqim ni guru ketua tingkatan. Kami ni biasa, dia sedikit atas. Jadi dia buka Ustaz Naim. Jadi yang apa Ustaz Mustaqim cerita tadi, belajar dulu dekat HPA, balik daripada apa Perak dari mana ni? Daripada Perak. Tarik daripada Perak, sekolah tahfiz tu yang ada banyak cawangan dah tu. Lepas tu balik ke belajar ke sini, ke Simpang 4 di HPA tu. Lepas tu start kata sekarang ni dia dah sekolah tu macam mana tak tahu, dah sekarang ni dia hidup balik ke. Tak, sebenarnya sekolah tu tak ada dah. Yang ada Ustaz Naim buat sekolah ni. Dulu Ustaz Naim sebagai guru di HPA. Sudah sekolah tu tak hidup. HPA ni ada masalah perniagaan dia semua. Jadi tak hidup dah. Jadi dia Ustaz Naim wujudkan sendiri. Mula-mula di Bandar Tasik Mutiara, di bangunan kedai ada orang bagi untuk dia mulakan sekolah. Sekarang ni pindah ke sekolah yang tetap yang telah dapat dibuka di dekat Padang Lalang. Saya dekat kawasan masuk dekat Jepuk Padi punya kilang dalam kawasan jadi itu adalah guru besar pengetua dia sekarang adalah Ustaz Muhammad Naim. Kita alhamdulillah Ustaz Naim pun hari itu jadi tetamu kita dalam siri yang kuapa, saya tak pasti insya-Allah. Itu mak. Yang HPA memang tak ada. Daripada tu dekat Simpang 4 juga ada ustaz yang Ikram. Pergi belajar, bukan Ikram, adik pada Ikram ni. Mujahid pergi belajar di Simpang tu dekat ustaz apa nama saya tak pasti. Ustaz Mazzi hantar anak sebelum dia pergi belajar ke Aceh. Palembang kah? Di mana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni, silakan tuan-tuan yang mana nak bersembang dengan Ustaz, silakan. Puan Salbiah ke? Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah tahniah dapat balik Malaysia dengan kelulusan daripada belajar di Azhar. Cuma nak tanya, apa pandangan Ustaz dengan isu-isu yang ada padri orang Melayu yang orang kata orang Melayu yang jadi padri. Apa pandangan Ustaz? Mana orang kata salah asuhan ke atau macam mana beza pandangan ke sampai dia boleh jadi padri dalam agama lain? Padri Melayu Melayu. Pada pandangan saya lah, tak tahu pandangan orang lain kan, tapi pada pandangan saya ni, yang pertama sekali kita ni kena terapkan pendidikan agama yang kan.
bila pada kecil kita dah terapkan didikan agama yang kuat kat depa, tapi kita kata apa kena berikan apa didikan agama yang orang kata apa yang jelas lah kat depa. Akidahnya kan sekarang ni pun masalah juga. Masalah Wahabi dan sebagainya kan. Akidah kita memang kena jelas. Kena cari lah guru yang boleh ajar anak kita tentang akidah dan sebagainya. Akidah paling penting sekali lah. Kan? Bila akidah dah tak kuat, maka jalan pun jadi tak kuat lah. Yang pertama sekali kan. Kuat tu ma'rifatullah. Awak semua sekali tu mengenal Tuhan. Jadi bila dia kenal Tuhan, maka dia insya-Allah lah akan betul jalan tu. Yang tu lah. Penting sekali akidah dan mesti selari dengan syariah. Iaitu kata apa ibadat kita seharian. Yang tu pun tak boleh tinggal. Yang tu tak apalah, tapi yang paling penting sekali akidah lah. Kita punya tauhid kita. Lalu guru pondok dia ajak sifat 20 tu kan. Yang tu penting sangat. Yang paling sikit pun orang kata apa ajak bagi tahu yang bagi lepas dah. Bagi yang asas-asas pun tak apa dah. Itu pada pandangan saya lah. Terima kasih Ustaz. Tapi sebab dia kan bukan seorang Ustaz, satu kumpulan. Terkejut kalau kita tengok satu kumpulan orang Melayu yang jadi padri masuk kat Malaysia daripada Singapura, nak orang kata nak mempengaruhi orang kita, orang Islam lah untuk masuk dari grup depa jadi orang Kristian. Dia orang akan bagi minum apa yang tahu yang saya tahulah, dia orang akan bagi minum satu cecair yang boleh kita lupa agama kita. Yang tu saya bisa dengar juga, memang ada sahabat, ada bukan sahabat saya lah, dia macam ada kenalan, saya kenal dia lah kan, tapi tak adalah rapat pun. Dia menjadi sekolah agama juga. Dia okey je, tapi dia biasa terikut kawan dia kan. Di tempat macam tu lah, pergi gereja tu. Sekali kena ayat tu, dia jadi macam agama dia macam tak kerti tu. Saya biasa jumpa dari situ. Jadi Nanti benda kena- tu memang betul lah Ustaz, bukan orang kata cerita rekaan ke, memang benda tu wujud lah, benda tu ada. Yang tu saya tak pasti, tapi yang kita boleh fikir lah, kalau kita fikir balik lah, kalau kita makan benda tak elok, benda yang haram, benda yang kotor, macam mana orang kata apa, benda baik nak mengalir dalam badan kita kan. Kalau benda tak elok dalam badan kita mengalir, jadi benda baik tu susah nak masuk. Macam tu lah, jadi kena hati-hati lah yang tu. Salah satunya lah. Saya tak katalah benda tu betul ke salah, sebab saya pun tak pasti benda tu. Tapi yang kita boleh tengokkan balik, kalau benda yang haram, benda yang tak elok kan, kita makan, kita minum benda yang haram. Jadi benda yang elok tu macam mana nak diterima? Contohnya kalau kita makan benda haram, amalan kebaikan kita nak terima ke tak lah? Kan ada hadis tu kata dia makan, orang kata apa, dia makan benda haram, kemudian pakaian pun haram kan, makan minum haram, macam mana Allah nak terima amalan dia kalau macam tu? Jadi kalau dia minum benda tu haram lah, dan benda tu tak elok kan. Saya dengar tak silap ayam apa tu, ayam minuman apa tak tahu. Tapi benda Holy tu water. Dia orang panggil holy water kan. Bila minum lupa habis agama kita. Dia pun dia kata macam ayam tu dia perap macam mana atau ayam mayat apa tak, saya tak ingat lah tu. Tapi yang tu lah benda tak elok, selalunya macam tu lah. Kalau masuk dalam badan kita jadi benda baik nak makan tu susah. Tapi saya tak pasti lah tu macam mana. Masih Ustaz. Sama-sama. Tuan-tuan yang lain, mungkin Puan Sufiah Mat Sirun kot, mungkin apa nak bersembang Ustaz, silakan Puan Sufiah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahniah Ustaz berjaya sampai ke luar negara, Universiti Azhar. Terima kasih. Mudah-mudahan cucu saya pun macam Ustaz. InsyaAllah. Amin.
berkenaan pendidikan sekarang ni Ustaz. Macam cucu-cucu kita ni lah yang macam saya ni. Macam mana kita nak terapkan dia betul-betul ke Lain tak ada. Okey. Tuan Supiah lain putus tak dengar. Lain putus. Tak ada lain. Tak ada lain. okey? Boleh dengar suara? Tadi putus tadi. Boleh dengar? Boleh. Dekat ni Selangor, Puchong. Kuat anu lain tak berapa anu. Oh, Tak berapa clear. ya. Itulah berkenaan pendidikan kanak-kanak sekarang. Macam mana nak pendapat Ustaz? Kita didik kat rumah cara elok, cara Islam. Kadang dia berkawan kat luar, kita campur dengan kawan-kawan lain kan. Jadi kadang terpengaruh jugalah sikit-sikit. Macam mana cara kita nak buat kanak-kanak yang macam ni? Dia saya pun kalau bab ni saya tak ada anak lagi. Tak tahu cara didik sebenarnya anak kan. Tak apalah cari pengalaman Ustaz. Pengalaman anak tak ada lagi, tak boleh nak cari pengalaman. Tapi lain tak ada. Tapi kalau pendapat saya lah, anak ni orang kata apa, kalau kita didik secara elok lah kan, banyak doa lah, banyak doa supaya mereka ni kata apa, hati mereka ni jernih, hati mereka bersih kan. Doa kat mereka supaya hati mereka ni kata apa, selamat jadi anak yang soleh. Kita sebagai mak ayah ni insya-Allah doa makbul. Jangan pernah berhenti doa untuk anak-anak. Saya pun alhamdulillah ada mak ayah yang baik yang selalu doa kat saya, tak pernah berhenti doa kat saya. Alhamdulillah. Sampai sekarang lah mak ayah dia doa. Tu yang boleh lulus tu ikutkan, saya taklah pandai mana. Tapi mak ayah dia doa kan. Lepas tu kita kena selalu pantau anak-anak lah. Dengan siapa dia berkawan. Kalau dia tengok WhatsApp tu kena check juga selalu. Handset tu lah masalah saya tengok. Zaman sekarang ni paling masalah handset lah. Kena pantau mereka punya handset lah. Terima kasih lah. Itu satu. Terima kasih lah Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah tuan-tuan. InsyaAllah satu masa nanti Ustaz akan bila melalui pengalaman masa berlalu, insyaAllah bila terlibat banyak macam program-program macam ni, mula mengajar di mana-mana tempat, di surau, di masjid ataupun di sekolah dan sebagainya, mula bekerja, pengalaman tu akan menyebabkan insyaAllah Ustaz akan menjadi lebih bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. Sekarang ni Ustaz kata Ustaz pun tak ada anak lagi dan sebagainya, insyaAllah nanti ada anak akan belajar benda tu semua. Jadi insyaAllah setakat kita belajar di universiti, mengikut kuliah yang berkenaan saja sebenarnya. Untuk kita tampil mengajar di public awam ni, nak bagi ceramah dan sebagainya, perlu kepada pengajian ni yang kita sendiri kena mencarinya, kena biasakan, kita kena berpengalaman, kita kena menimba ilmu, kita sendiri pun kena berguru, selalunya lazimnya macam itulah. Dan bila dah dapat dia punya pengalaman tersebut, kaedah teknik yang terbaik dah, insya-Allah lepas itu kita akan dapati ustaz-ustaz berkenaan akan lebih menonjol. Jadi begitulah semua yang baru balik biasanya macam tu, tapi kemudian mereka akan dengan cepatnya mempelajarinya dan insya-Allah akan menjadi seorang yang baik, dan malah ada di angka ramai yang menjadi lebih terkenal dan yang jadi sangat sibuk lah. Tapi sebab itulah sekarang ni sebelum disibukkan, kita panggil untuk menyibukkan diri Ustaz, insya-Allah. Jadi tahniah Ustaz, diucapkan kepada Ustaz, insya-Allah sesi interaksi kita pada malam ni sampai setakat ni saja. Saya suka mengumumkan mengenai
tetamu kita untuk malam esok. Untuk malam esok, tetamu kita adalah Ustaz Ahmad Nasri bin Muhammad Nasir. Merupakan seorang guru di sekolah di Alma, saya tak silap saya, di Alma Bukit Mentajam. Dia merupakan guru JKAF ataupun guru pendidikan Islam lah sekarang ni. Jadi dah rasanya dah banyak tahun juga dah berkhidmat. Jadi insya-Allah ni berpengalaman. Dia merupakan anak kepada sahabat kami arwah Cikgu Muhammad Nasir Osman, dan juga anak kepada Ustazah Anisah Mutiah Sungai Bakap yang ada hari itu. Ada kadang-kadang bersama kita dalam yang join dalam program generasi Al-Quran, Ustazah Anisah Mutiah. Jadi dia akan bersama kita pada malam esok. Jadi sebagai penutup pada malam ni, saya nak minta kepada Ustaz Muhammad Mustaqim bin Mustafa untuk membacakan doa untuk Allah berkati kita, untuk Allah berikan kesihatan kepada kita, Allah berikan kejayaan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi kepada Ustaz, saya mohon Ustaz untuk berdoa untuk kami, aminkan bersama. Silakan Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا وعملنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتم تقصيرنا يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, program kita dah hampir berakhir. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Mustaqim bin Haji Mustafa. Kami doakan Ustaz terus cemerlang dan berjaya kehidupan ini dan seterusnya, berjaya menjadi seorang alim, ulama ataupun menjadi seorang guru yang agama kita yang akan terjun ke dalam masyarakat untuk menyampaikan dakwah insya-Allah dengan yang baik insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus mengikuti program kita pada malam ni dan juga pada malam esok insya-Allah dan seterusnya. Jadi saya rasa sampai setakat ini saja program kita. Jadi sama-sama kita tutup dengan kita membaca doa khatam Al-Quran bersama-sama secara masjid. InsyaAllah. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman اللهم ذكرنا منه ونسينا منهما وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا رب العالمين
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada malam esok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu Rahim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cikgu Rahim. semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum.